Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila aku berduka, engkau hiburkan selalu. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua kaum ibu. Dan saya juga mau mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya di Ipoh. Mama, Happy Mother's Day. Walaupun kita masih di dalam tempoh PKP, tapi saya bersyukur kerana masih dapat berkongsi dengan kita melalui rakaman video. Dan minggu ini penginjil Stefanus juga akan berkongsi dengan kita mesej Hari Ibu. Happy Mother's Day. Jadi apakah yang boleh membuat ibu-ibu happy, bersukacita? Di dalam buku Amsal bab 23 ayat 25 dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi ibu yang melahirkan kita. Ada sebilangan anak-anak yang buat ibu bapa mereka tidak happy, tidak gembira, dan tidak bersukacita. Stres, malahan berdarah tinggi. Jadi siapakah mereka yang boleh buat ibu bapa berduka cita? Di dalam buku Amsal bab yang ke-10 ayat pertama dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bab 17 ayat 25, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Jadi di dalam Alkitab ada sekurang-kurang 3 jenis orang yang bebal. Dan di sini dikatakan orang yang berbau ini membawa duka cita, membawa kedukaan kepada ibu bapa mereka. Jadi orang yang berbau yang pertama adalah mereka yang berbau sederhana. The simple fool. Ayat 15 bab 14 dikatakan orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jadi jenis orang berbau ini, mereka mendengar kata-kata semua orang. Mereka percaya kepada setiap perkataan. Tetapi tidak tahu menapis. Tidak tahu membedakan di antara benar dan palsu. Jadi mereka ditipu oleh kawan, ditipu oleh scammer, penipu, ditipu oleh kata-kata manis. Dan juga ditipu oleh berita-berita palsu dalam internet. Mana ada seorang yang tidak tiba-tiba kata dia mau berkongsi harta warisannya dengan anda. Kemudian dia menyuruh anda masukkan wang dalam akaunnya. Kononnya untuk membayar wang untuk memproses pertukaran nama. Mana ada begitu banyak durian runtuh di dunia. Jadi bila ibu bapa tahu apa yang anak mereka lakukan, hilanglah sukacitanya kerana kebebalan anaknya. Orang bebal yang kedua adalah dipanggil the silly fool, orang bodoh. Bab yang ke-12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihatnya bijak. Jadi orang seperti ini percaya bahawa ideanya sendiri sering betul. Jadi apabila orang lain memberi nasihat, mungkin bagi teguran, dia tidak menyukainya. Dan dia kehilangan kesabaran, malahan naik marah. Jadi mereka tidak menghiraukan orang lain dan sangat mementingkan diri sendiri. Dia yang selalu betul. Tidak ada orang lain yang betul. Jadi bila ibu bapa bagi nasihat, mereka memarahi ibu bapa mereka. Apa yang anda tahu orang tua? Kamu ini sudah ketinggalan zaman lah. Sudah out lah. Kalau cara ini anak-anak melayani ibu bapa mereka,
Mestilah mereka MAS. Mana ada sukacita. Jenis orang berbau yang ketiga adalah mereka yang berbau degil. Responding fool. Ayat yang pertama bab 13 dikatakan anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Berbau degil, si pencemooh. Orang yang sedemikian bodoh dan keras kepala. Jadi kombinasi kedua-dua sifat ini hampir tidak dapat disembuhkan. Nah, jika seseorang hanya bodoh tetapi dia tidak degil dan dapat dengar, menerima pujukan dan nasihat orang lain, orang seperti itu masih boleh berubah. Jadi yang menakutkan adalah memang pun sudah bodoh, tetapi percaya bahawa dia lebih pintar daripada orang lain. Ini sudah sampai satu takat, kata orang, bodoh sampai tahap dewa sudah. Jadi lebih menakutkan. Dia tidak takut kepada Tuhan, malahan menentang Tuhan. Di dalam Mazmur 14 ayat pertama dikatakan, orang berbau berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, jika anak-anak tidak takut akan Tuhan, ibu bapa benar-benar risau dan berduka cita. Kerana anak sedemikian menjalani hidup sebagai seorang yang tidak ada prinsip Alkitabiah. Sekarang mari kita lihat anak-anak yang boleh membawa sukacita kepada ibu bapa. Jadi yang pertama, anak-anak yang boleh buat ibu bapa gembira sukacita adalah anak-anak yang menghormati ibu bapa. Dalam Efesus bab yang ke-6 ayat 2 dan 3 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah perintah dari Tuhan, ditulis oleh tangan Tuhan sendiri dan diserahkan kepada orang Israel oleh Nabi Musa. Yang adalah bersifat moral dan kewajipan ini adalah kewajipan yang kekal. Jadi hormati ibu bapa anda. Hormati dari segi kelakuan kita, dari segi pertuturan kita. Patuhi mereka dengan lemah lembut. Dan ini juga berarti mencukupkan ibu bapa dengan keperluan fizikal, makanan, pakaian, dan menyediakan keperluan hidup ketika mereka memerlukannya. Ini adalah perkara yang wajar dilakukan oleh anak-anak. Kerana segala kasih sayang, perbelanjaan dan juga usaha keras yang telah ditanggung oleh ibu bapa untuk membesarkan anak-anak mereka di dunia. Alkitab mengatakan ini adalah perintah pertama dengan janji. Perintah pertama ini yang diberikan oleh Tuhan adalah menghormati ibu bapa. Dan apakah janjinya? Janji yang diberitahu di sini adalah anda akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adakah anda mau panjang umur di bumi? Bukan saja panjang umur tetapi juga diberkati. Rasanya adalah hormatilah ibu bapa anda. Buatlah ibu bapa anda gembira. Hal yang kedua yang boleh buat ibu bapa bersukacita adalah kita pelihara perintah mereka. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mengikut perintah ataupun ikut kata-kata ibu bapa, pasti mereka akan happy. Ada pepatah orang Cina katakan, ibu bapa lebih banyak makan garam daripada kita makan nasi. Menyeberangi jambatan lebih banyak daripada kita berjalan kaki. Jadi pelajaran yang mereka kumpulkan dari pengalaman mereka itu patut dipelajari. Jadi ibu bapa Kristian harus mengajak anak-anak kita dalam firman
Tuhan. Jadi ibu bapa saya mengajar saya sejak kecil. Dia kata, kamu mesti berhati-hati bila bergaul dengan orang lain. Jadi bila saya keluar dari rumah, ayah saya akan mengingatkan saya sentiasa, pastikan dompet masih ada di dalam saku. Dan lain-lain pengajaran yang sangat berharga. Jadi dengan nasihat ibu bapa, pelihara perintah ibu bapa. Sesal dahulu pendapatan, tetapi sesal kemudian tidak berguna. Jadi ini adalah hal yang kedua yang boleh membuat ibu bapa kita bersukacita. Yang terakhir sekali adalah tindakan. Kita perlu ada tindakan untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. Jadi hari ibu tahun ini adalah satu peluang yang baik. Semua orang duduk di rumah kerana PKP. Jadi jangan pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak boleh makan beramai-ramai di restoran. Dan tahun ini di gereja juga tidak ada sambutan hari ibu di hotel ataupun di restoran. Jadi adalah lebih baik memasak untuk ibu ataupun memasak untuk ibu bapa di rumah. Jadi jika masakan gagal untuk pertama kali, pelajarilah dari Perdana Menteri kami dan kongsi dalam laman Facebook masak apa yang tak jadi hari ini. Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook masak apa tak jadi hari ini. Jadi ingat ibu-ibu, makan sahaja apa yang anak-anak ataupun suami anda masak. Jangan mengkritik, jangan banyak cakap kerana ini adalah dari hati anak-anak dan suami. Satu hal yang perlu kamu pastikan saja, pastikan anak-anak harus menjaga keselamatan bila memasak. Jangan sampai bakar satu dapur. Jadi untuk anak-anak ingat bersihkan meja dan basuh pinggan selepas makan. Dan saya juga mau mendorong semua untuk berkongsi gambar anda di Instagram gereja. Masukkan hashtag St. Michael Church Sandakan. Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri perkongsian ini dengan lagu untuk mama dan papa. Dan diiringi dengan gambar-gambar keluarga yang dihantar oleh jemaah sebagai tanda penghargaan kepada kaum ibu yang hebat. Lagu untuk mama dan papa. Mama